Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mili. Bersama saya Cikgu Mili, guru sains anda pada hari ini. Jadi kita akan mempelajari salah satu lagi subtopik di dalam sains tingkatan 4 iaitu 9.3 polimer. Cuba murid-murid perhatikan gambar foto yang ditunjukkan ini. Tahukah kamu semua barangan yang ditunjukkan dalam gambar foto berikut diperbuat daripada apa? Ya, semua barangan tersebut diperbuat daripada polimer. Tapi, apakah polimer itu? Di akhir pembelajaran ini nanti, pelajar-pelajar dapat menerangkan polimer semula jadi dan polimer sintetik, menerangkan proses pempolimeran, penambahan dan berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah dan seterusnya dapat menjana idea tentang teknologi terkini berkenaan dengan getah. Apakah itu polimer? Polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil yang dipanggil sebagai monomer. Dan seperti yang ada pada gambar rajah ini, ini menunjukkan polimer yang terhasil daripada gabungan molekul kecil yang disebut sebagai monomer. Polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi iaitu yang wujud secara semula jadi, manakala polimer sintetik ialah polimer buatan kimia yang menggunakan bahan kimia. Perkataan sintetik menunjukkan bahawa tiruan. Tiruan polimer sintetik adalah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Contoh polimer semula jadi adalah ada 3 contoh di sini iaitu kanji, monomernya adalah glukosa dan fungsinya adalah untuk memberi tenaga. Manakala polimer semula jadi yang kedua ialah protein, monomernya adalah asid amino, fungsi protein membina sel dan juga tisu badan. Manakala polimer yang ketiga, ini adalah yang famous, yang itu getah asli dan monomernya adalah isoprena dan digunakan untuk membuat produk berasaskan getah. Jika kita lukis rajah polimer, kita ambil salah satu contoh polimer iaitu kanji. Jadi polimer ialah rantaian yang terbentuk daripada gabungan unit molekul kecil yang disebut sebagai monomer. Jadi ini adalah monomer, molekul kecil. Jadi kalau kita lukis ini adalah polimer, rantaian polimer bagi kanji, maka monomernya adalah glukosa. Cikgu harap itu dapat membantu untuk memahamkan lagi kamu perbezaan di antara polimer dan juga monomer. Okey, apakah contoh polimer sintetik? Okey, contoh polimer sintetik ialah politena, polistrina, perspex dan juga getah sintetik. Okey, monomer bagi politena adalah etena, monomer bagi polistrina adalah stirena, perspex adalah metil metakrilat dan getah sintetik monomernya adalah neoprena. Dan kamu boleh perhatikan fungsi bagi setiap polimer tersebut. Jadi kalau kita boleh lihat contohnya adalah getah sintetik digunakan untuk membuat sarung tangan, tayar kereta dan juga tapak kasut.
Dan kita tengok polimer-polimer lain mempunyai fungsi yang berbeza. Seperti contoh perspex. Berfungsi untuk menghasilkan cermin pesawat dan juga tingkap kenderaan. Polistirena berfungsi sebagai pembungkus peralatan makanan. Manakala politena berfungsi untuk penghasilan botol plastik, beg plastik dan juga baldi. Semua ni adalah diperbuat daripada plastik. Okey. Kemudian, apakah pempolimeran? Apakah itu proses pempolimeran? Pempolimeran merupakan suatu proses. Suatu proses untuk menghasilkan polimer. Dan bagaimanakah pempolimeran berlaku? Pempolimeran berlaku apabila pencantuman monomer-monomer untuk menghasilkan molekul besar yang berbentuk rantai yang disebut sebagai polimer. Jadi pempolimeran merupakan proses yang mencantumkan monomer-monomer untuk hasilkan suatu rantaian yang disebut sebagai polimer. So, pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan ganda tunggal disebut sebagai pempolimeran penambahan. Okey, apa pula penyah polimeran? Penyah polimeran merupakan proses yang mana rantaian polimer dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Okey, jadi kalau kita tengok rajah tersebut, daripada monomer menghasilkan polimer. So, proses pempolimeran. Manakala polimer tadi boleh dipisahkan kepada monomer, proses penyah polimeran. So, ini adalah gabungan monomer. Monomer-monomer ini merupakan polimer. Okey, murid-murid. Cikgu harap kamu boleh membezakan di antara polimer, monomer, pempolimeran, penyah polimeran. Okey, seterusnya. Alright. Gambar tersebut menunjukkan gambar apa, murid-murid? Gambar itu merupakan getah. Getah asli. So, apakah getah asli? Okey, susu getah asli juga disebut sebagai latex yang didapati apabila sebatang pokok getah ditoreh. Okey, susu getah asli boleh diproses menjadi getah asli iaitu polimer semula jadi. Yang kita dah tengok tadi contoh polimer semula jadi, salah satunya adalah getah asli dan monomernya adalah isoprena. Dan getah asli ini digunakan ataupun paling banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. Okey, antara kenapa dia menjadi salah satu penyumbang kepada peningkatan ekonomi? Kerana banyak produk yang dihasilkan daripada getah. Okey, cuma kita tengok dulu ciri getah asli. Ciri getah asli ialah kenyal, lembut dan tidak tahan haba dan juga merupakan penebak elektrik yang baik serta tidak terlap kepada udara. Apakah yang dimaksudkan dengan kenyal? So, kenyal adalah kebolehan getah tersebut untuk kembali kepada bentuk asal selepas kita regang. Okey, itu adalah istilah kenyal. Okey, kemudian kita tengok tindakan asid terhadap latex. Okey, di dalam latex itu sendiri
terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh lapisan membran protein seperti yang ditunjukkan di dalam rajah ini. So, ini adalah rantaian polimer getah manakala diselaputi oleh membran protein. Membran yang mempunyai cas negatif yang mengelilingi permukaan luar. Hal ini menyebabkan molekul getah tadi menolak antara satu sama lain, maka lateks kekal wujud dalam keadaan cecair. Okey, lateks boleh bergumpal apabila tindakan asid ataupun apabila kita tambahkan asid pada lateks itu. Macam mana pergumpalan tu boleh berlaku? Okey, kita boleh lihat apabila asid ditambah ke dalam lateks, ion hidrogen yang ada pada asid akan meneutralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Okey, tanpa cas negatif tersebut, so kalau kita boleh lihat zarah getah telah dineutralkan. Cas positif ini adalah daripada ion hidrogen dalam asid. Zarah getah yang dineutralkan akan menyebabkan membran tadi tu pecah dan rantai polimer akan keluar dan saling berbelit membentuk gumpalan. Okey, namun jika lateks dibiarkan tanpa ditambah asid, lama-kelamaan lateks itu akan menggumpal juga. Kenapa murid-murid? Kerana tindakan bakteria yang menghasilkan asid dan meneutralkan membran protein molekul getah. Jadi, bagaimanakah lateks dikekalkan dalam bentuk cecair? Lateks boleh dikekalkan dalam bentuk cecair apabila kita tambahkan alkali. Dalam alkali mempunyai ion-ion hidroksida. Ion-ion hidroksida daripada alkali akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid. Ion hidrogen daripada asid. Tanpa asid tadi, cas negatif akan kekal pada membran. Cas positif akan kekal pada membran protein dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Okey, seterusnya. Apakah itu pemvulkanan getah? Pemvulkanan merupakan suatu proses untuk menghasilkan getah tervulkan. Kenapa kita nak hasilkan getah tervulkan? Kerana kalau kita tengok balik tadi, ciri getah asli yang lembut dan tidak tahan haba tidak sesuai jika digunakan untuk membuat bahan seperti tayar kenderaan. Murid-murid dapat bayangkan tayar kenderaan akan cair, maka boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini. Jadi, pemvulkanan getah oleh sebab suhu di Malaysia sentiasa panas, kiranya tayar diperbuat daripada getah asli, tayar itu akan menjadi lembik dan cair apabila terkena permukaan jalan raya yang panas. Jadi, bagaimanakah sifat getah asli dapat dipertingkatkan untuk menjadikannya sebahagian bahan yang sesuai untuk membuat pelbagai jenis barangan daripada getah, contohnya seperti menghasilkan tayar kenderaan. So, proses pemvulkanan adalah proses yang boleh membaiki sifat. Pemvulkanan boleh membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat dan tahan haba. Alright, jadi pemvulkanan adalah proses pemanasan getah bersama sulfur. Melalui proses pemvulkanan, sulfur ditambah
ke dalam molekul polimer getah asli dan seterusnya hasilnya adalah kita akan dapat getah tervulkan. Dan kalau kita lihat pada struktur molekul getah tervulkan mempunyai ikatan antara setiap rantaian polimer manakala getah asli tidak ada. Okey, ikatan ini kita panggil sebagai rangkai silang. Rangkai silang di antara atom sulfur yang menghasilkan rangkai silang antara rantai polimer getah. Okey. Oleh sebab itu, apabila daya dikenakan pada rantai polimer tersebut, sukar untuk menggelongsor, dan apabila haba dikenakan, struktur molekul getah tervulkan sukar untuk menggelongsor apabila dikenakan haba, dan strukturnya juga sukar diputuskan. Maka hasilnya getah tervulkan adalah lebih keras, lebih kuat dan mempunyai ketahanan haba yang sangat tinggi yang menjadikan sesuai untuk menghasilkan tayar kenderaan. Alright. Ciri-ciri getah tervulkan antaranya adalah keras dan lebih kenyal. Okay. Penebat elektrik yang baik, tidak mudah teroksida di udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak telak terhadap cecair dan udara, dan tahan terhadap haba. Okey. Berikut merupakan contoh beberapa barangan yang dihasilkan daripada getah tervulkan. Antaranya adalah tayar kenderaan, sarung tangan getah dan tapak kasut. Baiklah murid-murid, yang terakhir dalam bab ini ialah teknologi terkini berasaskan getah. Getah merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia. Industri getah boleh meningkatkan ekonomi negara. Di bawah penyelidikan dan pembangunan terhadap getah yang dijalankan oleh Lembaga Getah Malaysia perlu diteruskan supaya industri getah di negara kita bertambah maju pada masa hadapan. Beberapa penemuan baharu telah dihasilkan menggunakan keistimewaan getah dalam bidang pembuatan dan juga pembinaan. Apakah teknologi yang dikatakan ini? Teknologi terkini yang berasaskan getah adalah seperti contoh dalam untuk menurap jalan raya adalah asfalt terubah suai getah bekuan yang mana kelebihannya adalah lebih tahan lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Kemudian yang kedua adalah getah kala merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual, dan pad landasan yang diperbuat daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran bunyi. Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Sains Tingkatan 4, Subtopik 9.3 Polimer. Semoga murid-murid dapat memahami apa yang telah kita pelajari sebentar tadi dengan lebih baik. Semoga kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.